Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama cikgu dalam kelas PKP Matematik tingkatan 4. Kali ini kita bincang tajuk bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ketaksamaan linear digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Sebelum itu, kita imbas kembali simbol-simbol lebih besar daripada, kurang daripada, sekiranya ada garis di bawah, lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Kemahiran yang pertama adalah untuk mewakilkan suatu situasi ke dalam bentuk ketaksamaan linear. Contoh, Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi ini dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okay. Buku rujukan kita boleh wakilkan dengan X, pemboleh ubah X. Buku latihan kita wakilkan dengan Y. Okey, ceritanya buku rujukan berharga RM14. Jadi berapa buku rujukan yang dibeli oleh Taufik akan kita darabkan dengan RM14. Jadi kita tulis 14X. Harga buku latihan pula ialah RM9. Berapa buku latihan yang dibeli akan didarab dengan RM9. Jadi kita tulis 9Y. Okey, kedua-dua buku ini dibeli oleh Taufik. Jadi kita tambahkan kedua-dua buku X dan Y. Maksimum. Apa maksud maksimum? Maksudnya tidak boleh lebih daripada nilai tersebut. Kalau tidak boleh lebih bermaksud kurang. Tapi boleh sama. Sebab maksimum, dia kata maksimum RM100. Jadi RM100, kalau jumlahnya RM100 masih boleh Taufik bayar. Jadi boleh kita gunakan simbol kurang atau sama dengan. Berapa amountnya? RM100. Okey, faham ya? Kita juga boleh tulis dalam bentuk begini. Kalau kita nak bawa X tu ke sebelah kanan, ketaksamaan. Maksudnya kita nak tinggalkan Y sendirian di sebelah kiri. Atau kita boleh juga bawa Y sebelah kanan. Mana-mana bentuk pun boleh diterima. Contoh seterusnya, Puan Yati menjual nasi lemak. Harga jualan sebungkus nasi lemak telur, kita anggap sebagai X, ialah RM1.50. RM1.50 ialah 1.5X. Dan sebungkus nasi lemak ayam, kita anggap sebagai Y, ialah RM3.50. Jadi 3.5Y. Kita tambahkan kedua-duanya sebab jumlah. Dia kata jumlah jualan. Kita jumlahkan, that means tambah. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi. Melebihi. Dia bukan kata minimum ke maksimum ke kan. Kalau minimum tu, minimum RM120 bermaksud 120 akan termasuk. Sekurang-kurangnya RM120 ke kan. Itu akan termasuk. Dia kata kalau melebihi maksudnya mesti lebih. Lebih daripada 120. Jadi simbolnya lebih daripada 120. Ini jawapannya. Rantau bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, kita wakilkan dengan graf garis lurus macam ni kan. Ini adalah persamaan linear positif, dia menaik. Jadi bila graf menaik macam ni, dia rantau atas dia sebelah kanan, rantau bawah dia sebelah kiri.
Rantau atas sebelah kiri, rantau bawah sebelah kanan. Kita boleh nampak menaik tu kan. Tu atas. Contohnya macam ni. Ini menaik ke atas. Ini turun ke bawah. Bila ke atas dia Y lebih besar. Bila ke bawah, rantau bawah Y lebih kecil. Garis putus-putus ini mewakili simbol lebih kecil ataupun lebih besar ni. Seterusnya, kita tengok graf yang kedua. Ada perbezaan tak? Sama je, betul tak? Perbezaan dia cuma ialah ini. Y lebih besar atau sama dengan, Y lebih kecil atau sama dengan. Perbezaan dia itu. Sebabnya, garisannya solid. Bermaksud, garis tersebut termasuk. Yang ni putus-putus ni, garis tersebut tak termasuk. That's why yang ni dia tak ada simbol atau sama dengan. Yang ni pun tak ada simbol sama dengan. Boleh faham Kalau garisan solid, dia termasuk. Jadi, mesti ada sama dengan tu. Kalau garisan putus-putus, jadi dia tak termasuk. Seterusnya, ini adalah graf persamaan dia negatif. Persamaan negatif dia menurun. Macam bukit menurun tu kan. Jadi dia punya ni ke atas, rantau atas sebelah kanan. Naik ke sebelah sana. Jadi dia menurun ke sebelah sini. Jadi sebelah kiri tu rantau bawah tu Y lebih kecil. Y lebih besar di sebelah kanan. Rantau bagi suatu ketaksamaan linear. Satu lagi. Macam ni kalau garis selari dengan paksi X. Bila selari dengan paksi X, persamaan ni adalah Y sama dengan apa? Nilai. Y sama dengan H. Yang ni H Y sama dengan H. Rantau atas, of course di bahagian atas. Rantau bawah di bawah. Jadi bahagian atas tu lebih besar daripada H. Bahagian bawah kecil daripada H. Oleh kerana dia putus-putus, maka tiada tanda sama dengan. Ini pun samalah. Ini graf yang sama, cuma bezanya garis putus-putus dengan garis solid. Garis solid mesti ada tanda di bawah ni. Mewakilkan sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Untuk garis yang selari dengan paksi Y pula, persamaan ni adalah X sama dengan K. X sama dengan K sebab dia memotong paksi X. Jadi yang ini sahaja tak gunakan rantau atas, rantau bawah. Dia guna rantau kanan, rantau kiri. Sebelah kanan lebih besar atau sama dengan K. Sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan K. Tapi sekiranya garis putus-putus, tiada yang sama dengan tu ya. Seterusnya, menentu sah konjektor titik dalam suatu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Contoh, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk nilai-nilai X di antara negatif 1 hingga 5. Seterusnya, plotkan titik 1, negatif 2, 1, 4 dan 4, 3. Tentukan titik-titik berikut memenuhi Y sama dengan atau Y lebih besar atau Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Penyelesaian dia. Kita buat satu jadual untuk X dan Y, nilai-nilai X dan Y. Kita letak X sama dengan 0, maksudnya dekat sini adalah pintasan X. Cari nilai Y. Pintasan Y. Bila dekat pintasan Y, X sama dengan 0. So, Y sama dengan 6. Kita gantikan nilai X 0. Jadi, Y akan dapat 6. Kemudian, kita gantikan Y dengan 0 pula. Maksudnya, kita cari pintasan X. Kalau Y 0,
Okey. X sama dengan, negatif 2x ni bawa sebelah jadi 2x, betul? Ni jadi 2x. Okey, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 2. Jadi x adalah 3. Okey. Seterusnya, kita bina paksi x dengan paksi y tu Okey. Plotkan apabila x kosong, y 6. Pintasan y ialah 6. Okay. Y kosong, x 3. Pintasan x adalah 3. Okay, bila dah dapat 2 titik, maka kita boleh sambungkan titik-titik tu untuk membentuk satu garis lurus. Okay. Jadi macam itulah kita punya graf. Y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okay. Graf ini graf negatif kan. Okay. Kemudian kita plotkan titik yang diberi. 1, negatif 2. Kat situ. 1, negatif 2. Nampak ya? Okay. Nak tentukan dia sama ada dia sama dengan ke, lebih besar ke ataupun lebih kecil. Okay. Bandingkan dengan jadual rajah yang kita dah belajar tadi. Okay. Rantau bawah, rantau atas. Dekat mana kedudukan 1, negatif 2? Dia berada di dalam rantau bawah. Bila berada dekat rantau bawah, maksudnya y lebih kecil. Jadi, titik 1, negatif 2 memuaskan y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okay, seterusnya titik 1, 4. Okay, kat situ 1, 4. Titik 1, 4 berada di atas garis lurus tersebut. Bila dia berada di atas garis lurus tersebut, maka titik 1, 4 memuaskan y sama dengan negatif 2x tambah 6. Seterusnya titik 4, 3. Okay. Titik 4, 3, kalau kita bandingkan dengan rajah sebelah tu, dia berada dalam kawasan rantau atas. Bila rantau atas, y lebih besar. Jadi titik 4, 3 memuaskan y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Satu lagi contoh. Yang ini tanpa graf. Diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6 tanpa melukis graf, tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan y sama dengan negatif 3x tambah 6 atau y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6 atau y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Okey, titik 2, 5. Caranya tanpa graf, kita masukkan ke dalam persamaan. 2 adalah x, y, 5 adalah y. Okay, masukkan dalam persamaan. Y sama dengan negatif 3x tambah 6 tadi kan. Okay, y kita ialah 5, x kita ialah 2. Okay, itu masukkan. Lepas tu kita kira 5 sama dengan negatif 6 tambah 6. Okay. Negatif 6 tambah 6 ialah kosong. Jadi 5 lebih besar daripada kosong. Okay. Bila kita dapat macam ni, jadi y kita adalah lebih besar daripada kosong tadi kan. Daripada bahagian x tadi. Jadi titik 25 memuaskan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Seterusnya titik 1, 2. Seperti tadi, masukkan nilai x dan y. 2 sama dengan negatif 3 darab 1 tambah 6. Kita akan dapat 2 lebih kecil daripada 3. Okey. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 2. Jadi titik 25 memuaskan persamaan y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Untuk C, titik negatif 1, 9. Kita kira, masukkan nilai x dan y. Kita akan dapat y sama dengan x. Ataupun 9 sama dengan 9. Jadi, titik 25 memuaskan y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okey, faham Tanpa graf,
kita masukkan nilai dalam persamaan. Okay, sekian dahulu penerangan ringkas untuk dan kiranya pengenalan untuk tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Di pesanan cikgu, sekiranya ada merasa keliru tentang rantau, tentang simbol, tontonlah video ini berulang kali. Okay? Jangan sesekali putus asa. Dan kekal sihat, duduk di rumah dan sentiasa kita jaga kita. Okay, bye.